بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi dengan taufiknya dan juga hidayahnya dapat kita berada dalam satu majlis yang penuh dengan rahmat dan juga sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menurun dan memberi kepada kita dengan kita duduk di dalam rumah Allah Ta'ala yang tidak duduk di dalam rumah melainkan kita nak membacakan akan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ataupun kita mempelajari akan pelajaran ataupun ajaran Islam, lakan Islam yang Allah Ta'ala rayak melalui Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada bab ataupun tajuk yang baru yang mengenai dengan babu at-taubah, yang sakut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada bab yang pertama dulu, iaitu lebih kurangnya 12 hadis Nabi SAW yang kita belajar dalam bab tajuk yang sakut dengan ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada hari ini insya-Allah kita akan mula dengan hadis yang 13 sehingga seterusnya dengan masa yang ada pada saat ini sebelum semaya Isya. Dan kita akan masuk tajuk baru pada hari ini, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis nombor 13. Tetapi belum kita nak baca hadis, sedikit sebagai Imam Nawawi tu kitab ni dia wari ayat-ayat Al-Quran dan dia ada beberapa syarat dan juga dia wari contoh daripada ayat Al-Quran lebih kurangnya 3 ayat untuk mari nak orang panggil kata mari sokong ataupun mari senap senun hadis yang kita akan belajar selepas daripada ni banyak hadis sikit. Iaitu ayat Quran Allah Ta'ala pun dah kecek dalam Quran kata taubat ni balas mana, hukum dia balas mana, dan juga hadis-hadis Nabi SAW pun Imam Nawawi wari dalam kitab ini insya-Allah yang kita akan baca bersama. Yang pertama sekali Imam Nawawi dia kata ulama Islam, mana kata Imam Nawawi ni dia mati pada tahun 970 Hijrah dia mati. Imam Nawawi ni dia mati umur dia lebih kurang 45 tahun ya. Tidak beristeri dan juga tidak berkeluarga lah, tidak ada anak, tidak ada isteri. Hidup dia seorang dia sehingga umur 45 tahun Allah Ta'ala telah ambil dia penwafat dia, mati meninggal dunia. Tetapi kita rasanya jawapan yang Imam Nawawi dia akan dijawab di hadapan Allah Ta'ala ni boleh ada jawapan yang banyak. Kerana walaupun dia tak nikah, dia tidak ada anak, tapi hidup dia 45 tahun ni penuh dengan ilmu sungguh. Penuh dengan ilmu sungguh hidup dia 45 tahun. Sama ada belajar dia, kalau kita boleh baca sejarah dia ini, sehari dia ngaji sebanyak lebih kurangnya 12 cumung dia ngaji. 12 jam dan juga 12 jam tu bukan wicca yang sama dan juga kadang-kadang bukan guru mai syaipin kru dia kan musing ngaji. Musing dan juga dia guna hidup dia dengan karya kitab, tulis kitab, banyak benar kitab dia.
sama ada kita dalam bidang hadis, ilmu hadis ataupun ilmu fiqh, lebih-lebih khususnya ilmu fiqh mazhab al-Imam Syafi'i, dia sebagai tokoh yang hebat, ulama yang hebat. Kitab hadis Nabi, dia boleh syarah hadis. Orang panggil kata prapandang untuk nak atibai semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ni hadis sebanyak 12,000 hadis yang sahih. 12,000 yang sahih. Imam Nawawi dia mari dia syarah semua. Dia syarah demi satu hadis sehingga cukup 12,000 hadis. Dia letak nama kitab sahih, dia letak nama kitab dia ini Al-Minhaju fi Syarhi Sahih Muslim. Minhaj. Kitab Minhaj. Banyak jilid. Yang mana yang saya beli tu dia ada banyak samnak pim lah. Samnak pimnya, kalau samnak pim ni kode-kodan ni tebal dia lebih kurang 500 muka satu jilid, yang mana sekarang ni lebih kurangnya 7 lem. Satu lem lebih kurangnya 500 muka. Dia hurai. Dia syarah sehingga ulama semua semenjak dulu sampai sekarang learning ni, kalau kita tengok kata ada ulama mana kata yang mereka khidmat hidup mereka untuk syarah hurai hadis yang berada dalam kitab Sahih Muslim. Lama. Di antaranya Al-Imam Qurtubi dan juga Imam Nawawi dan juga imam-imam yang lain. Tapi hari ini ulama hadis pakat sepakat kata tidak ada kitab mana yang mari hurai akan hadis yang berada dalam Sahih Muslim nang se atibai hadis timiyune nang Sahih Muslim ti ditisut ne wani tak ada melainkan nang se yang diatibai oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hak yang paling baik sekali. Habis tu kalau anak-anak pelajar kita kalau dia pergi ngaji ke negeri luar ni, kalau nak faham hadis yang ada dalam Sahih Muslim ni 12,000 hadis, mereka akan pilih beli kitab Imam Nawawi mari baca. Mudah faham dan juga uslub ataupun jumlah ataupun cara dia hurai tidak payah sangat. Tu ni atau Al-Imam Nawawi hadis dia tulis. Dan juga kitab hadis ini dia karang 40 hadis Nawawi. Dan juga Riyadhus Salihin 1800 hadis lebih yang kita dah belajar ni. Dah guna masa pertama dah lah. Insya-Allah kalau Allah Taala tak ambil hidup kita lagi ni. Dan juga kitab apa lagi? Kitab Al-Azkar. Kitab Azkar ni Imam Nawawi hipung hadis yang sakut dengan azkar dan juga doa-doa. Doa hari ya orang panggil. Bangun tidur, siapa kau masuk tidur, makan minum gapo sahaja gak geri kita, doa gapo yang ada sebut daripada Nabi dia hipung. Hipung. Dan juga ulama royak kata kalaulah boleh jual rumah untuk beli kitab azkar. Nak royak kata kepentingan dia khamsamkan kitab azkar Imam Nawawi ni, ulama yang kata bala mana? Bi'iddar washtaril azkar. Haraplah fak kamu ni jual rumah kamu dan juga beli kitab azkar ni. Kitab azkar hak Imam Nawawi rahimahullah taala. Nak yang pentingnya lah bukan siapa kau jual rumah sungguh tak apa ada pada duduk dak. Tapi nak kata kitab dia ni Allah Taala wi sungguh kitab dia. Tidak ada kitab mana Al-Imam Nawawi tulis telah diterima oleh umat Islam. Boleh pakai manfaat faedah yang banyak. Kitab Riyadhus Salihin supaya tahu ya hari ni pusat-pusat Islam seluruh dunia kita yakin kata tidak ada pusat Islam mana, tempat masjid ataupun tempat Islam ke sekolah-sekolah mana yang tidak ada kitab Riyadhus Salihin. Orang Arab dia suka baca Riyadhus Salihin selepas mayasa. Semasa saya duduk di Jordan, di Urdun ataupun duduk di Saudi sendiri, kalau kita pergi mari ikut masjid ada kampung ni, sudah mayasa, dia akan ambil kitab Riyadhus Salihin, baca 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis gitu, baca anak hari. Orang Arab dia suka. Dan banyak lagi kitab Imam Nawawi dia tulis, sama ada kitab fiqh, kitab majmu' yang mana lebih kurangnya 15 lem, 15 jilid kitab majmu' dia. Kitab majmu' dia ni dia tulis tak ada habis. 1/3 Samson C. Tinggal lagi sikit Allah Ta'ala ambil nyawa dia dulu, tapi orang belakang mari sambung sehingga habis kitab majmu'. Tu nak kata Imam Nawawi dia mati pada tahun 676 Hijrah. Dia kata bala mana qala ulama ni mana kata ulama orang yang berilmu sebelum daripada dia lah. Sebelum daripada dia.
900 belum daripada dia ni, semenjak Nabi, sahabat kata balas mana, semua sepakat kata hukum taubat kepada Allah Ta'ala ni adalah wajib. Hukum taubat kepada Allah Ta'ala wajib setiap dosa yang kita buat. Setiap dosa yang kita buat, seperti mana Imam Nawawi ayat sini kata min kulli dhanbin, dari mengenak orang lain, adapun anak cucu ada saudara kita yang lain tak. Tapi kita buat salah, kita buat maksiat, kita buat dosa, itu adalah kesalahan. Penความผิดระหว่างเรากับ Allah Ta'ala เท่านั้น Dia ada 3 syarat. Taubat kita, kalau kita buat salah dengan Allah Ta'ala, 3 syarat. Tapi kalau kita buat salah dengan anak cucu ada, manusia, sesama manusia kita buat salah dengan manusia sekali ni, dia ada 4 syarat yang Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, akan orang panggil kata kuna laksana sifat taubat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei sekalian orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan secara taubat yang nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang bersih sungguh, taubat yang sungguh. Orang panggil kata ikhlas sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang mana ulama dia mari ayat kata syarat nak jadi taubat nasuha ini seperti mana Imam Nawawi ayat. Yang pertama sekali, kalau dosa kita buat, salahnya di antara kita dengan Allah Ta'ala 3 syarat. Yang pertama sekali, selepas daripada kita niat ikhlas dah lah, niat ikhlas dah kata nak taubat kepada Allah Ta'ala ni, iaitu kita kena lari diri, ataupun orang panggil kata kena lari diri daripada maksiat ataupun dosa itu. Ini yang pertama sekali. Bukan kata dok buat bila-bila dok buat dosa dan juga niat dok taubat bila-bila dak. Kena pecah diri, orang panggil pecah diri daripada dosa yang kita buat itu, sehingga jauh sekali lah. Sehingga jauh sekali, itu yang pertama sekali. Kena menjauhi daripada maksiat dosa yang kita buat. Yang keduanya, apabila kita boleh menjauhi daripada dosa maksiat yang kita buat itu, syarat yang keduanya iaitu kita kena sesal ataupun orang panggil kata siacai, duka cita dengan kesalahan ataupun dosa yang kita telah buat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat kata setiap dosa yang kita buat, dosa yang kita buat ataupun maksiat yang kita buat, bukan kita buat salah kepada kita sendiri. Walaupun Allah Ta'ala guna kalimah, walaupun Allah Ta'ala guna kalimah dalam Quran kata seolah-olah kata kita zalim tubuh kita sendiri, tapi kita pun sedang-sedang buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Bukan hanya sekadar buat salah kepada diri saja, tapi kita buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita telah menzalimkan kita diri. Itu kita kena duka cita dan juga kita kena siacai dengan dosa ataupun maksiat yang kita buat. Syarat yang ketiga, iaitu kita kena niat, kata niat orang panggil tu niat dengan secara azam sungguh. Raucak mai klap pai tham bab ataupun ความผิด นั่นอีก. Itu syarat yang ketiga. Tak saya klik gida. Tak saya klik gida. Niat sungguh lah tak saya klik gida. Tapi kalaulah kita satu hari klik buat semula, lepas daripada kita niat azam sungguh dah, kita klik buat semula. Ada orang ditanya kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang mati pada tahun 110 Hijrah. Hasan Al-Basri ini dia tabi'in. Dia jumpa dengan beberapa orang sahabat. Dia jumpa dengan sahabat Nabi, tapi tak dia jumpa dengan Nabi SAW. Hasan Al-Basri ni ada orang mari tanya dia. Hasan Al-Basri ni adalah orang yang ubad, orang panggil. Ubad ni mana kata suka beribadat kepada Allah Ta'ala. Semaya malam, puasa, maya sunat, gapo macam-macam dia buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Mari tanya kepada dia, kata, "Hei ahbab, ya Aba Sa'id," gelar dia. "Ya Aba Sa'id, kalaulah satu orang
dia niat nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia klik buat salah semula. Balas mana? Azad dah kalau nak tinggal. Dia kata, klik kita taubat semula. Bahkan kalau taubat nasuhan dah ataupun niat ikhlas sungguh nak taubat dah, klik buat semula. Taubat semula pula. Klik buat semula. Taubat semula pula. Klik buat semula. Taubat semula pula. Klik usahalah. Setiap kali buat dosa, we klik mari cari Allah Ta'ala ataupun taubat setiap kali. Sehingga akhir dari syaitan akan jong halah sendiri. We taubat kepada Allah Ta'ala sehingga syaitan ni niat jong halah dah. Sanggup jahalah, tak boleh nak kena ni hamba Allah Ta'ala sore ni. Kerana syaitan dia ngaku kata, dia tak boleh nak orang panggil tu menyesatkan hamba Allah Ta'ala. Satu golongan sahaja. Golongan hamba Allah Ta'ala yang mukhlisin, yang berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni 3 syarat bagi orang yang dia buat salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dosa di antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tapi kalaulah orang tu dia buat salah dengan anak cucu ada, saing manusia, bukan sekadar dia dengan Allah Ta'ala, tak lah. Dia buat salah dengan orang lain ratik dalam dunia ni. Tambah syarat yang keempat, iaitu dia kena pergi minta maaf dengan tuai yang dia buat itu. Kalau dia ambil harta benar, curi ataupun mengumpat, kita pasti kena klik pergi minta maaf kepada dia. Minta maaf kepada dia. Tapi seperti ngupak ni, ada ulama dia sebut di sini lah. Kata bala mana, kalaulah dia tu yang kita ngupak, dia tahu kata kita ngupak kepada dia, kita kena pergi klik minta maaf dia. Tapi misalnya kata kita ngupak kepada dia, tapi dia tak tahu kata kita ngupak. Boleh juga kita tak pergi minta maaf kepada dia, tapi cara kita buatnya yang pertama sekali, selepas daripada tu kita usahalah kecek benda molek hak dia. Belum daripada ni kita ngupak dia, kita kecek benda tak molek hak dia, selepas daripada ni kita usahalah sebut akan benda-benda hak baik hak dia buat. Dan juga yang kedua, Nabi SAW ajar kita, iaitu haraplah kita minta Allah Ta'ala ampun dia, minta doa with dia. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunlah kepada dia, ya Allah ampunlah kepada dia. Kerana semasa kita ngupak ni mana kata kecek benda tak boleh hak dia lah, benda hak salah hak dia, benda hak dia buat buruk ke dia itu tu, mana kata dia buat salah, mana kata usahalah kita selepas daripada ni, kalau kita nak taubat daripada ngupak kita kepada sang kita kena sebut benda mahasin, benda baik-baik hak dia buat tu. Dia ada belah yang baik lagi, sebut. Orang lain tahu. Selepas daripada bulan ni kita sebut benda tak molek, kita ngopak benda buruk hak dia, kita tukar sebut benda molek hak dia. Dan juga yang kedua, kita berdoa, ya Allah ampunlah benda keburukan dia yang kita telah ngopak belum daripada ni. Kalau dia tu nak sungguh bagi hak kita ngumpat. Bagian tu dia buat semua, tapi kita kecek lah cara dia. Dia yang pertama sekali ngupak ni, kalau sungguh ngupak ni makna dia apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Sebut kamu mengenai dengan saudara kamu dengan apa yang dia tak suka, ataupun benar-benar yang buat sungguh. Benar yang buat salah sungguh ni, peribadi kita suka dan nak orang lain kecek tak suka. Mana kata kalau sungguh pun, kalau kita pergi sebut benar dia sungguh, itu panggil kata ngupak. Tapi misalnya kata dia tak buat sungguh, tapi kita pergi royak kata dia buat, itu dua. Ngupak tuduh dosa dua. Mana kata ngupak ni maksud apa? Sebut benar hak dia buat, benar hak dia buat sungguh. Patutnya kita kena katuk benar yang dia buat. Kerana Nabi kata, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dia katuk benar keburukan saudara Islam dia, Allah Ta'ala akan tutup keburukan dia pada hari kiamat nanti. Dunia ni dan juga hari kiamat Allah Ta'ala akan tutup. Itu 4 syarat. Dan juga 3 syarat dan juga 4 syarat. Di antara ayat yang Imam Nawawi waqrina, ayat yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Haraplah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kamu semua bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hei orang yang beriman semua. Allah Ta'ala ni
khitab kepada orang yang beriman. Khitab ni maknanya apa? Cok-cong kepada orang yang beriman. Habis tu kita kena yakin kata kita sini tak selamat daripada dosa dan juga kesalahan. Tak selamat daripada dosa ataupun kesalahan. Habis tu kita kena bertaubat ataupun banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita dah tahu dan juga dia akan datang hadisnya pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar lebih banyak satu hari ini lebih daripada 70 kali. Nabi SAW. Habis itu dalam ayat ni Allah Ta'ala banyak kata ayyuhal mu'minun, hei orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang Nabi biasa ayat kata, setiap anak cucu ada ni salah. Setiap anak cucu ada ni salah, dan juga sebaik-baik anak cucu ada yang salah, buat salah itu at-tawwabun, mereka yang sanggup nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ni kita fahamnya taubat inilah, dengan taubatlah kita akan dapat berjaya dalam hidup kita dalam dunia ini dan juga hari akhir. Akhir Allah Ta'ala ayat kata balas mana? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat berjaya. Habis tu ulama ayat kata at-taubatu sababun min asbabil falah. Taubat ini salah satu sebab yang akan membawa kita kepada kejayaan di dalam dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ayat yang kedua Allah Ta'ala ayat kata wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan juga harap lafaz kamu ni minta istighfar. Istighfar ni itu makna dia apa? Minta keampunan. Talaba al-maghfirah, minta keampunan daripada Tuhan kamu dan juga kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala. Taubat ni makna kata kembali. Jangan sekadar kita kata astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi kita tak kembali. Makna kata tidak menjauhi daripada dosa itu. Habis tu lafaz yang paling baik sekali lah ulama royak kata, dan ulama royak kata balas mana kita nak kata istighfar, iaitu seperti mana Allah Ta'ala royak ayat Quran ni kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling baik sekali, kerana ayat ni Allah Ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, sebut dua lah, istighfar dan juga taubat. Habis tu apabila kita nak minta istighfar, kita kata astaghfirullah, aku minta keampunan daripada Allah Ta'ala, wa atubu ilai, dan juga aku bertaubat, ngaku salah dah kepadamu hai ya Allah. Ini yang paling baik sekali untuk kita katakan apabila kita nak minta taubat kepada Allah Ta'ala. Dan juga ayat yang ketiga, Imam Nawawi dia ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sekali lagi panggil orang yang beriman. Panggil yang beriman, yang tunjuk kata orang beriman tak selamat daripada kesalahan. Seperti mana hadis yang pertama, iaitu daripada hadis yang pertama ataupun hadis nombor 13 dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu Imam Nawawi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadis satu lagi iaitu daripada sahabat Al-Agharri bin Yasar Al-Muzani. Dua hadis. Hadis Abu Hurairah Bukhari dalam sahih dia. Hadis yang kedua Muslim dalam sahih dia. Kedua-dua hadis ini sahih belaka. Tapi hadis Abu Hurairah yang pertama sekali, sami'tu, aku dengar daripada Nabi. Ini makna kata yang paling tinggi sekali, yang paling sahih sekali hadis apabila orang yang riwayat hadis dia kata aku dengar dengan telinga aku di. Mana kata dengar sungguh. Tidak ambil daripada orang lain, tak dengar daripada Nabi dengan secara direct, doi terang. Nabi SAW kata pada mana, wallahi, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, sahabat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku akan minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari. Satu hari Nabi bertaubat, Nabi minta ampun, Nabi beristighfar akthar, banyak, lebih banyak, iaitu lebih banyak daripada 70 marrah, 70 kali Nabi SAW beristighfar dan juga bertaubat.
Lebih banyak, iaitu aksar. Tengok di kalimah kata aksar ni, mana kata lebih banyak daripada 70. Yang keduanya, seorang sahabat yang namanya Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani. Tak kenal mana, tak masyhur mana lah nama dia. Mai khai diundang kurang mana dia riwayat hadis. Tetapi hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Nabi biasa kata, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan juga minta istighfar kepadanya. Taubatlah kepada Allah dan juga bertaubat dan juga beristighfar, minta keampunan daripada Allah. Fa inni, kerana aku sesungguhnya bertaubat fil yaumi, satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali aku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tanya kata hadis yang pertama 70, lebih banyak daripada 70 kali. Hadis yang kedua 100 kali ni pelaga dak belawai dak? Dak belawai. Dak belawai kerana hadis yang pertama Nabi kata ma kuatis sikrang. Hadis yang kedua jamnuan 100 krang. Makna kata tulah lah, makna tulah ya. Nabi istighfar bertaubat sebanyak 100 kali sehari, iaitu sama juga dengan mahkuatisib, kerana 100 ni lebih banyak daripada 70. Mana kata tak pelaga apa dak. Tu yang kata Nabi SAW sebenarnya dia adalah seorang rasul, seorang nabi, yang mana Nabi SAW ni Allah Ta'ala ampun dah dosa dia. Ada tak kesalahan kecil? Ada. Tapi kesalahan kecil yang ada daripada Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ampun. Telah ampun, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Nabi SAW diri maya tahajud sampai ke bekak kaki. Satu riwayat kata pecah kaki, satu riwayat kata darah kaki Nabi SAW. Aisyah tengok, Aisyah yang kata, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah ampun dosa yang kamu telah buat dulu dan juga yang akan datang. Semua Allah Ta'ala ampun dah. Buat apa kena semaya siapa ke bekak kaki, siapa taroning? Cukuplah semaya panggil ta sekadar untuk jadi contoh kepada umat-umat. Tengok kata Nabi suruh kita semaya tahajud, Nabi buat sendiri. Tapi buat contoh siapa ke bekak kaki ni, buat apa kena buat tara tu bahkan Allah Ta'ala telah ampun dosa. Aisyah ya. Nabi yang kata, awalaysa an akuna abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang nak syukur kepada Allah Ta'ala, nak qabkun, syukur dengan Allah Ta'ala telah ampunkan segala salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawawi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa, maksum. Tapi Nabi buat apa? Nabi istighfar apa? Nabi taubat apa? Sebanyak 100 kali sehari ni apa? Seperti mana Allah Ta'ala wa ya'ala Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah, nak jadi contoh tauladan yang baik. Nabi hari ni orang pakat post dalam Facebook hari ni. One tisip hook, one crew hang. One crew apa? One crew hang chat ke one crew load dah dah. Tapi orang yang kata Nabi SAW adalah sebaik-baik guru dalam dunia ni. Tak ada orang guru mana yang jadi guru yang baik sekali kepada anak murid dia, sahabat dan juga umat dia, melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi suruh kita bertaubat, Nabi buat sendiri. Hak ni sebaik-baik guru ni dah. Habis tu hari ni orang yang jadi guru ni yang paling banyak ataupun yang paling baik daripada dia mengajar isi ilmu, bui ilmu kepada anak murid dia ini, iaitu anak murid nak tengok contoh tauladan tu yang tidak kontipen kru. Anak murid nak tengok kru. Habis tu kita nak buat balas mana hari ni? Kita jadi kru muallim rabbani. Kru yang boleh nak heret anak murid kita ni, Allahu Akbar. Setiap acik, dia mau yang kata setiap acik ni die di pak kru. Sebab nak jadi bomo pun kena ngaji dengan kru, nak jadi wiswak pun kena ngaji dengan kru, nak jadi ustaz tok guru pun kena ngaji dengan kru juga. Mengetap nak tupai kru belaka ni.
Tapi kru ni kita kena mikir juga, kata kita adalah orang yang kaya anak murid. Saya ngajar 3 tahun pun anak murid tak ada banyak, tapi kita rasa gembira, mi kuamsuk. Kerana anak murid kita banyak. Pergi situ jumpa anak murid, pergi sini jumpa anak murid. Tak ada nak gapo kali. Dia ingat kita kepada, dia ingat kita pun mujadah, tengah kita mujadah. Kalau jamu nasi kau molek lagi. Bina yang kata gembira kita ada anak murid ramai ni. Tapi yang paling kita kena mikir lebih daripada tu lagi, tak cukup kita nak ilmu saja kepada dia. Mari mengajar bilik, ngajar tafsir saja. Mari ngajar kanik sahaja. Mari ngajar widyasat sahaja. Kita kena mikir lebih banyak daripada tu, kata kita nak belah mana anak murid kita yang mari ngaji kanisat dengan kita ini boleh jadi orang berjuh juga, bukan hanya jadi orang yang panas sahaja. Jangan kita jadi kru yang sang orang, jadi orang keng yang dia. Tapi dia pen kondi. Ini bahaya juga. Sebab hari ni orang hak keng ni, apabila dia Allah Ta'ala ataupun dia ada kekuasaan sikit ni, tukar daripada keng jadi kong halu dah. Kerana keng ni salah depan, tukar jadi kong, tak ada payah kali. Hodok corruption, hodok gapo hari ni ngaji negeri luar belaka, ngaji tempat yang baik belaka, ngaji Oxford, ngaji Cambridge, ngaji apa ko Amerika, ko nuklear mari jadi. Klik ngaji orang besar, orang ada kehebatan dalam kalmeng baik ataupun sedekit baik, tapi king memican yaban tak boleh juga. Habis tu kita nak kena jadi muallim rabbani. Muallim rabbani ni bukan hanya sekadar kita nak ajar dia king chalatในวิชาที่เราสอนอย่างเดียวแต่เราจะต้องทำให้เขาเนี่ยเป็นคนดีในสังคมด้วย kena bukan sekadar kata mikir hari ni ngajar seje satu kak, bukan kata niat nak dia boleh kanisat boleh kunang aja. Nak mikir kata 30 orang ni nak balas mana getik kanisat, tapi kanisat ni getik kanisat, getik kanisat hati tapi juruh hati. Juruh hati itu yang kita nak. Seperti mana Nabi SAW jadi guru yang baik. Habis tu contoh yang baik adalah kadang-kadang dia lebih cepat lagi kita nak ajar anak murid kita. Supaya juga kita ngajar hadis, kita ngajar tafsir. Hari ini tidak ada cara mana yang kita nak mengajar anak kita, anak murid kita lebih daripada cara yang kita ngajar itu kita wa'i ditoyang. Wa'i ditoyang. Nabi sebut hatabat, Nabi SAW buat contoh sendiri. Tu yang kata Nabi SAW adalah orang yang jadi guru yang baik. Dan juga hadis ni yang kita dapatnya, dua-dua hadis ni yang dapatnya iaitu adalah dalil laktan yang tunjuk kata taubat ini adalah hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Dan juga apabila dia taubat ni dia akan dapat 2 faedah. Apabila dia taubat, seorang hamba Allah Ta'ala mana yang dia taubat, dia akan dapat 2 faedah. Yang pertama sekali, dia taubat itu seolah-olah kata dia turut Allah dan turut Nabi SAW, turut perintah Allah, turut perintah Nabi. Allah Ta'ala kata wa tubu ilallah, suruh Allah Ta'ala suruh. Fi'il al-amal ni mengata payo kamsang dalam bahasa Arab. Suruh makna kata apabila Allah Ta'ala suruh dan juga kita buat sungguh, adalah kita ni buat turut perintah Nabi dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ingatlah kita turut perintah Allah, turut perintah Nabi adalah benda yang akan memberi saadah, kuamsuk kepada kita dalam dunia ini dan juga pada hari kiamat nanti. Tak ada lah jalan mana yang wakwi kita mi kuamsuk mapai kuakan tiraunan patibatam kamsang kong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah yang kedua iaitu kita taubat ni kita turut sunnah Nabi. Bukan kata turut hanya perintah Nabi dak. Kerana Nabi bukan sahaja suruh, tapi Nabi buat jadi contoh. Dan juga apabila kita taubat, seolah-olah kita turut Nabi. Turut Nabi satu pahala pula. Turut perintah Allah Ta'ala Nabi, satu pahala yang kita dapat. Itu yang kita dapat apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, yang kita dapat daripada hadis ning Nabi SAW adalah manusia yang banyak sekali beribadat kepada Allah Ta'ala ataupun kuat sekali beribadat kepada Allah Ta'ala. Maya siapa ke buka kaki, tak ada lah kita pada hari ni siapa ke buka kaki ni.
Susu terik orang tak imam baca panjang pun duduk. Tu susu terik kita tu. Kita sebagai anak cucu ada yang daif, anak cucu ada yang lemah, anak cucu ada yang penuh dengan dosa, susu terik gitu. Tapi Nabi SAW, kau boleh banyak nikmat daripada Allah, kau banyak dia bersyukur. Cara bersyukur yang baik sekali, kau pun Allah tahu